اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah كان توابا. أستغفر الله إن الله 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 كان توابا. أستغفر الله إن الله
كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan, bang untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing.
Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Jumu'ah. Surah yang ke-62, pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat yang ke-9 sehinggalah ayat yang ke-11. Sekaligus penutup kepada penafsiran surah Al-Jumu'ah. Dalam ayat yang kita bacakan ini, menceritakan tentang kefarduan solat Jumaat dan keharusan bekerja dan mencari rezeki sesudah menunaikan solat Jumaat. Bila Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil dan diseru untuk kamu menunaikan solat Jumaat, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk mengingati Allah dengan menunaikan solat Jumaat dan meninggalkan segala bentuk jual beli dan segala bentuk muamalah dan perkara-perkara duniawi. Demikian itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Kalau sebelum ini ayat yang kita bacakan menjelaskan bagaimana takutnya Yahudi akan kematian dan cintanya mereka pada dunia. Maka Allah dalam ayat yang berikutnya ini yang kita baca, mendidik orang-orang beriman supaya menseimbangkan antara kehidupan dunia dan ukhrawi dan akhirat. Dengan melaksanakan, dengan mencari dunia tanpa dilekakan dalam melaksanakan amalan akhirat. Dan mencari akhirat tanpa mengabaikan dunia yang menjadi keperluan manusia. Allah Ta'ala jadikan dan memberi peringatan kepada orang beriman bagi setiap keadaan dan waktu ada amalan, ada pekerjaan yang sesuai dengannya. Ada waktu kesesuaiannya untuk beribadat kepada Allah. Ada waktu kesesuaiannya mencari dunia. Namun Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahawa akhirat itu yang utama dalam mencari dunia, supaya tidak mengikuti cara Yahudi yang mendakwa mereka kekasih Allah, anak-anak Allah, tetapi mereka disibukkan dengan duniawi. Bukan segala perkara akhirat tidak memberi manfaat kepada mereka. Mereka dilalaikan dengan urusan dunia mereka dan meletakkan nilai kehidupan mereka ialah dunia. Yang mereka letakkan ialah ekonomi. Maka Allah Ta'ala mengajar orang-orang yang beriman supaya meletakkan keutamaannya kepada akhirat. Ada waktu untuk mencari akhirat. Ada waktu untuk mencari dunia. Namun keutamaannya bila berhadapan dengan akhirat, maka tinggalkan segala urusan dunia. Namun bila mana melakukan perkara dunia, selalu ingat Allah. Begitu kita diajar, bukan terbalik. Yang dibuat oleh orang yang lalai, waktu buat akhirat, ingat dunia. Waktu buat dunia, tak pernah ingat akhirat. Allah ajar kita waktu buat akhirat, jangan ingat dunia. Dan waktu buat dunia, ingat akhirat. Demikian cara yang betul dalam kehidupan orang beriman. Yang berlaku sekarang kepada kebanyakan orang-orang yang lemah imannya, bila dia buat hal-hal akhirat, dia ingat dunia. Tengah sembahyang ingat dunia. Tengah mengaji Quran ingat dunia. Tengah menuntut ilmu pun ingat dunia. Itu yang berlaku. Yang perlu diperbaiki. Manakala Allah ajar kita, bila mana buat urusan dunia pula, kita kerja, kita berniaga, kita bersosial, kita bersukan, banyakkan ingat Allah. Sebagaimana disebut oleh para ulama,
Aku suka kalau sekiranya gergaji itu menjadi tasbih. Maksudnya tengah gergaji, kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Antara pergi gergaji dan ditarik kembali. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Seumpamanya begitu. Aku suka kalau sekiranya jarum yang menjahit itu menjadi tasbih. Bukan tasbih, itu tasbih. Jarum menjahit itu jadi tasbih. Ketika seorang itu menjahit, dia subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu cara orang beriman bermuamalah dengan dunia. Bila buat dunia, ingat akhirat. Bila buat akhirat, jangan ingat dunia. Jangan terbalik macam saya sebut tadi. Bila buat dunia, bila buat akhirat, ingat dunia. Bila buat dunia, tak pernah ingat akhirat. Maka begini cara yang Allah ajar dalam suratul Jumu'ah. Yang kita akan lihat bagaimana Allah Ta'ala ajar kita. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang beriman, ini seruan menunjukkan golongan kelompok yang utama, iaitu orang beriman. Bila kita sendiri nak panggil anak-anak kita untuk buat satu kerja, kita akan panggil anak-anak yang paling kita boleh harap. Kita mak kita, yang kalau nak sebuat kerja, kita akan panggil yang paling kita boleh harap. Kita panggil, Man, buang sampah. Mak, pergi kedai kunci. Ni yang kita panggil yang boleh harap. Yang tak ada harap, kita panggil sekali, dah tak dengar, kita dah tak panggil lagi. Bos dipanggil pekerja yang paling boleh harap untuk buat. Maka Allah Ta'ala memanggil hamba-Nya yang paling diharapkan melakukannya, iaitu orang beriman. Kerana orang fasik tak akan buat. Orang zalim tak akan buat. Apatah lagi orang kafir. Allah panggil, wahai orang beriman. Artinya spesialnya menjadi orang beriman. Dipanggil oleh Allah. Allah panggil. Tuan-tuan, kalau raja panggil kita, rasa tak special kita. Raja panggil kita. Orang yang berkuasa panggil kita, rasa tak special kita. Ini Allah panggil, wahai orang beriman. Dengar ini kemuliaan yang kamu perlu lakukan. Apa dia? Idza nudiya lis-salah. Bila dipanggil untuk solat. Baik, perkataan nudiya bererti bila dia lakukan azan. Kerana azan itu ialah panggilan untuk solat. Azan yang bagaimana? Kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, azannya hanyalah ketika Rasulullah duduk ketika mana sebelum memberi khutbah. Pada zaman Nabi SAW, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi pun duduk. Maka bila pun azan. Ini cara azan Jumaat. Dan bila mana orang ramai, maka Uthman bin Affan berisytihad. Menjadikan azan itu 2 kali. Azan yang pertama memanggil manusia untuk berhimpun di masjid. Dan azan yang kedua menandakan bermulanya solat Jumaat. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, azan pertama itu tetap di dalam waktu solat. Ini bila masuk zuhur. Tetapi dalam sebahagian mazhab, seperti mazhab Hanbali, azan pertama itu tidak disyaratkan waktu solat. Sebab tu tuan-tuan bila ke Mekah, Madinah, dia azan Jumaat itu sebelum masuk zuhur. Kita pun pakat sembahyang qabliyah belaka. Belum. Tuan-tuan perasan lah. Orang perempuan mungkin dia tak perasan. Lelaki-lelaki. Kalau kita kata zuhur 12:05 minit. Misalnya. Dan kita tahu solat Jumaat diadakan pada waktu zuhur. Kita kat Malaysia, kalau zuhurnya 1:05 minit misalnya, 1:05 minit, 1:05 minit kita start azan pertama. Kemudian khatib pun beri salam, maka azan yang kedua. Begitu suasana kita kat Malaysia. Di Mekah, di Madinah, artinya kalaulah zuhurnya 1:05 minit, mungkin 12:30 dia dah azan. Maka kita tak perlu solat qabliyah sebab belum waktu solat. Dan bila imam memberi salam, maka bermulalah azan Jumaat. Bila Allah sebut di sini, wahai orang beriman, bila diazankan, diseru, dipanggil untuk solat Jumaat. Azan apa? Azan yang mana yang dimaksudkan? Itu azan yang kedua. Waktu itulah baru diharamkan jual beli. Jadi kalau orang azan zuhur pertama, belum diharamkan jual beli. Tapi azan ketika mana khatib nak baca khutbah, maka diharamkan semua jual beli. Ini kita kena tahu secara tepat. Waktu diazan, kita kat Malaysia azan Jumaat. Yang menandakan bermula waktu zuhur. Kita pun mungkin solat qabliyah Jumaat. Maka waktu itu kalau orang bercakap tak ada masalah lagi, orang muamalah tak ada masalah lagi, duduk berniaga lagi kat luar, makan, minum tak ada masalah lagi. Macam setengah masjid saya pergi, dia ada berniaga kat kawasan masjid. Orang azan dia solat, dia jual lagi nasi belauk, bla 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 tempat ni. Tapi bila mula
khatib kata Assalamualaikum. Stop. Bermula azan yang diharamkan jual beli. Iaitu azan di sisi imam ketika nak baca khutbah atau khatib. Habis kalau dia jual beli juga apa hukumnya? Berdosa dan sah. Jual beli itu sah. Tetapi berdosa. Termasuk juga seluruh bentuk muamalat. Termasuk waktu itu kalau pun tak jual beli, buat sewa menyewa. Atau ketika itu buat akad nikah. Tunggu orang azan Jumaat, dia pun buat akad nikah macam tu. Apa hukum akad nikahnya? Haram tapi sah. Itu juga bentuk muamalat. Tidak dibenarkan. Allahumma illa melainkan kalau dia bukan ahli Jumaat. Dia ni orang musafir. Dia perempuan. Orang perempuan bukan ahli Jumaat. Kalau dia berniaga tengah-tengah Jumaat tak ada masalah. Sebab dia bukan ahli Jumaat. Kanak-kanak dia bukan ahli Jumaat. Orang musafir bukan ahli Jumaat. Orang yang diuzurkan berjumaat bukan ahli Jumaat. Maka dia tidak terkait dengan larangan ini. Yang terkait dengan larangan ini cumalah ahli Jumaat. Ahli Jumaat ialah orang-orang yang bermustautin atau bermukim. Adapun maksud mustautin yang menetap di satu tempat. Hidup mati dia kat situ. Adapun orang yang bermukim ialah yang menetap di satu tempat tetapi ada tempat lain dia nak kembali suatu hari nanti. Maka dia menamakan sebagai orang yang bermukim. Sebab dia ada tempat dia nak balik kampung untuk menetap di sana. Maka dua golongan ini diwajibkan Jumaat. Bila mana mereka diwajibkan Jumaat, maka ini seruan untuk mereka. Wahai orang yang beriman. Wahai ahli-ahli Jumaat di kalangan orang yang beriman. Bila diseru azan, ini azan di sisi khatib pada hari Jumaat. Fas'au ila zikrillah. Perkataan fas'au maknanya berlari anak-anak. Seperti kita sebut sa'i. Tuan-tuan tahu sa'i? Tempat sa'i itu kita panggil mas'a. Apa maksud mas'a ataupun sa'i? Artinya kita ni bergerak laju. Jalan laju. Namun yang dimaksudkan di sini bukan berjalan laju. Perkataan fas'au ila zikrillah kata para ulama, ia memberi maksud bersungguh-sungguhlah memberi perhatian dengan Jumaat ini. Ini kerana Nabi SAW mengajar kepada kita. Bila mana waktu solat, bila mana Bilal iqamah, atau imam sedang solat, kita pun nak mendapati imam, kita tak disunatkan berjalan laju. Apatah lagi berlari. Jadi kita tengok imam baca patah nak rokok, kita dari belakang berlari. Maklumlah kita dulu atlet misalnya, berlari. Apa hukum berlari untuk masuk dalam solat? Atau jalan laju? Hukumnya makruh. Kita diminta berjalan biasa je. Kalau imam tengah solat, ataupun bila tengok iqamah, kita duduk satu jarak, satu tempat, jalan biasa je. Tak perlu nak gopoh-gapah. Berlari lagilah tidak dibenarkan. Maksudnya makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, "Iza sami'tumul iqamata famshu ila as-salah wa 'alaikumus sakinata wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu." Bila kamu dengar muadzin iqamah, maka bergeraklah dengan penuh ketenangan dan kemuliaan. Jangan kamu gopoh-gapah. Apa yang kamu sempat, maka solat. Apa yang kamu terlepas, maka sempurnakan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melihat sebahagian para sahabat kelang kabut nak mendapati solat, nak segera solat. Falamma salla, bila mana Rasulullah selesai solat, Nabi kata, "Masya'nukum?" Apa yang bising-bising belakang? Dengar gudung rapak belakang. Kalau bahasa orang kamu saya, gudung rapak ni macam orang tengah berlari-berlari. Berdetung macam tu. Bergudung rapak. Ini baru saya guna, lama tak guna. Gudung rapak. Artinya dalam keadaan bising bangga. Oh, ayat baru pula bising bangga. Bising betul, bising. Belakang tu kelang kabut belakang. Macam perang belakang. Bunyi suara macam orang berlari dan sebagainya. Nabi kata, "Masya'nukum?" Apa yang bising-bising tadi tu? Apa masalahnya? Kata mereka, "Qalu ista'jalna ila salah." Kami tadi gopoh-gapah nak solat. Gopoh-gapah yang berlari, yang mengap-mengap. Lalu kata Nabi SAW, "Fala taf'alu." Jangan buat macam tu. Jangan duk gopoh, jangan kelang kabut macam tu. Jangan gudung rapak macam tu. Jangan duk berlari macam tu. "Iza ataitumus salah." Bila mana kamu mendatangi solat,
famshu, jalan biasa je. Jalan macam biasa je. Wa alaikumus sakinah, jalan dengan tenang. Zikir, tenang. Tak perlu gopoh-gapah. Fama adraktum, kalau kamu sempat sembahyang. Wa ma fatakum, tak sempat sempurnakan. Tetap kamu dapat pahala Jumaat. Tetap kamu dapat pahala berjemaah. Bayangkan kita duduk berlari, kita mengah-mengah. Tak baca juga Fatihah. Sebab apa termengah-mengah macam tu? Ganggu orang sebelah. Dia kelang kabut. Lihat bagaimana Rasul ajar kita bila mendatangi ibadat tenang. Tak perlu kita gopoh. Sempat-sempatlah. Walaupun kita rugi Ustaz, satu rakaat ni. Tengok imam nak rokok, kita berlari dia belakang. Dan setengahnya terus rokok tu. Rokok berjalan sambil rokok. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Ke mana Rasulullah sedang rokok, ada sahabat di kat pintu dia rokok. Kemudian dia pun bergerak Rasulullah. Dan Rasulullah SAW, Allah berikan dia mukjizat, melihat belakang sebagaimana melihat depan. Hikmahnya ialah untuk Rasulullah sentiasa menegur sahabat. Rasulullah ni oleh kerana baginda guru yang agung. Antara sifat guru yang agung sentiasa tahu perbuatan anak murid dia. Kenapa? Kerana Rasulullah akan sentiasa tegur dan ajar. Jadi Rasulullah akan tengok semua. Siapa salah Nabi akan tegur. Maka walaupun Rasulullah solat di hadapan, di belakang ni Nabi dapat lihat macam depan. Umpama kita letak cermin. Letak side mirror. Boleh nampak belakang. Begitu pandangan Nabi SAW. Dia nampak ada seorang sahabat, dia rokok di tempat pintu masjid. Dan kemudian dia bergerak slow-slow. Maka Nabi kata lain kali jangan buat. Dia hukumnya sah solat. Tapi jangan buat macam tu. Bukan begitu cara. Bayangkan keadaan tu tak cantik. Kita bayangkan tengah imam solat, nak rokok. Yang belakang katakan 10 orang, semua pakai rokok kat pintu berlari jalan-jalan. Orang kau. Bukankah ia satu gambaran yang tak elok? Sedangkan ini ibadat. Dan pergerakan itu sikit sebanyak mengganggu orang-orang yang ada. Dia akan ganggu. Dia sendiri pun terganggu sebab dia nak bergerak. Dia nak solat lagi, nak bergerak lagi. Dia sendiri tak akan khusyuk. Maka Islam melarang perbuatan tersebut. Dia tidaklah haram. Kata Rasulullah, "Iza uqimatis salat, fala ta'tuha tas'an." Kalau diiqamah solat, jangan kamu tergesa-gesa. Walakin i'tuha tamshun. Tapi datangi solat dengan keadaan berjalan saja. Wa alaikumus sakinatu wal waqar. Dengan tenang, dengan penuh kemuliaan. Fama adraktum, maka apa yang kamu sempat fasallu, maka sembahyang. Wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kamu tak sempat, maka sempurnakan. Kita tetap dapat pahala berjemaah. Tak ada masalah, dapat pahala jemaah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Wadharul bai'", tinggalkan segala bentuk jual beli. Kita dah sebut maksud jual beli, kebiasaannya orang berjual beli. Tetapi ia juga meliputi segala bentuk muamalah yang lain, sewa menyewa ke, ataupun kita katakan buat kerja kontrak ke, wiring ke, apa-apa kerja, namanya kerja walaupun dia bukan jual beli. Dia kata, "Ustaz, dalam Quran sebut tinggalkan jual beli." Saya bukan jual beli, saya wiring. Saya bukan jual beli, saya construction. Saya tengah cedok siming ni. Saya tak jual beli Ustaz. Saya buat sewa menyewa kereta. Dan kita saya tak jual beli. Saya cuma buat sekian-sekian. Semua bentuk muamalah. Kerana jual beli ni benda yang kebiasaannya. Kerana jual beli memerlukan orang dalam bermuamalah. Semua amalan-amalan yang menunjukkan bentuk muamalah yang melalaikan manusia daripada melaksanakan ibadat solat. Allah Ta'ala ajar kita tinggalkan urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau sekiranya kamu mengetahui. Kerana apa? Kerana solat tidak akan mengharamkan rezeki kita. Tuan-tuan, bila kita solat Jumaat, ia bukan penyebab kepada rezeki itu kita tak dapat. Ustaz, kalau saya solat Jumaat, saya tak dapat. Ni sebab pelanggang ni tengah tunggu. Kena pula pelanggang-pelanggang kafir, bukan Islam. Dia bukan tahu larangan-larangan tu. Kita nampak duit ni. Dia orang datang ni bawa duit, bawa keuntungan. Islam menetapkan bahawa ibadat tidak pernah mengharamkan rezeki kita. Maksudnya, tuan-tuan tak akan jadi sebab kita sembahyang, sebab kita buat perintah Allah, rezeki kita pun terhalang. Tidak. Rezeki terhalang kerana dosa. Kalau memang rezeki kita solat lama mana pun dia tak akan halang rezeki kita. Dia akan datang pada kita. Maka jangan takut. Ini asas yang penting kita kena tahu. Ibadat tidak pernah menghalang rezeki kita. Kalau seorang menyuruh kita bekerja dengan membuka aurat,
Ingat, buka aurat tak jadikan rezeki kita banyak. Dan dengan menutup aurat tidak akan menjadikan rezeki kita hilang. Rezeki tetap ada. Dalam semua ketaatan pada Allah, rezeki itu tak terhalang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, inna ahadakum la yuhramu birrizqi bi zambin yusibuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang kamu diharamkan dapat rezeki disebabkan dosa yang dia buat. Bukan disebabkan sembahyang dia buat. Bukan disebabkan kita tutup aurat, rezeki kita tak ada. Macam pelakon-pelakon, selebriti-selebriti, bila baru nak berubah, mereka nak pakai tudung, mereka dah memang job kurang. Nanti panggil berlakon kurang. Kalau jenis orang yang kuat sikit, ada sikit kepahaman, tak apalah, saya tak kisahlah job kurang pun saya nak tutup aurat. Tapi kita nak beritahu, jangan bimbang, dengan sebab mengikut perintah Allah, rezeki tak kurang. Dan dengan sebab langgar perintah Allah, jangan ingat rezeki itu banyak. Bukan diharamkan kita mendapat rezeki dari Allah. Rezeki ni Allah punya. Kan itu Allah kata itu lebih baik kalau kamu mengetahui. Yang dengan meninggalkan jual beli sebab kamu fokus pada ibadat, itu baik. Jangan cerita seolah-olah kita cerita dunia. Tentu ada waktunya. Kita bercerita tentang kewajiban akhirat. Kewajiban akhirat itu lebih mulia. Kita dah sebut tadi pada permulaan. Setiap ibadat, setiap amalan ada waktu dia. Mencari rezeki ada waktunya. Ibadah ada waktunya. Semua benda ada waktunya. Janganlah kita jadi kelang kabut dalam menentukan waktu-waktunya. Ada waktu bersama keluarga. Tak guna kita cari rezeki waktu kita patut bersama keluarga. Hancur keluarga kita. Ada waktu bersama dengan kerabat-kerabat kita. Mak ayah kita. Tak guna kita dah sibuk nak cari duit juga sampai tinggal waktu bersama mak ayah kita. Bukan rezeki kita hilang pula lepas tu. Ada waktu kita bersama dengan sahabat-sahabat kita. Tolong sahabat kita dan sebagainya. Tak guna kita nak juga cari duit. Biarlah sahabat kita susah. Tak tolong dia. Maka kita pun akan dihalang mendapat rezeki tersebut. Setiap perjalanan hidup dia ada waktu. Waktu dengan isteri dengan anak kena tahu. Waktu kita dengan kawan-kawan kena tahu. Waktu kita dengan jiran kena tahu. Dan waktu kita dengan Allah kena tahu. Maka bila datang Jumaat, cukup waktu yang begitu terhad, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita melaksanakan ibadat. Kata Allah, fa idza qudiyatis salah, dah bila selesai solat, fantashiru, sila bergerak. Dalam kaedah, bila datang larangan, kemudian datang perintah, larangan jual beli. Kemudian sesudah itu Allah perintah, sila cari rezeki, menunjukkan keharusan. Sebab itu ada seorang sahabat yang bernama Iraq bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana dia selesai solat Jumaat, dia akan berdiri di pintu masjid. Dia berkata, Allahumma inni ajabtu da'wataka. Ya Allah, aku telah menyempurnakan panggilanmu. Wa sallaitu faridataka. Dan aku telah melaksanakan kefarduan yang kau tetapkan padaku. Wa antashartu. Dan aku akan mencari rezeki kama amartani, sebagaimana engkau perintahkan. Farzuqni min fadlika, rezekikan aku apa yang kau kurniakan. Wa anta khairur razikin, engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Seorang sahabat bernama Iraq bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia selesai solat Jumaat, dia berdiri kat pintu masjid. Dia kata, ya Allah, aku telah menyahut panggilanmu. Aku telah menunaikan solat Jumaat yang diwajibkan kepadamu. Sekarang aku ingin mencari rezeki, ya Allah. Berikan kepadaku rezeki, engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Ini doa murah rezeki hari Jumaat. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam, bukan makna hari Jumaat tak boleh kerja. Yang tak boleh kerjanya waktu Jumaat. Kita nak kerja Jumaat tak ada masalah. Buka kedai makan ke. Kita terlibat dengan apa-apa pekerjaan, tak. Namun kalau kita diberi pilihan antara cuti Jumaat, Sabtu, Ahad, pasti kita pilih Jumaat. Tapi kalau kita tak ada cuti, kita kerja sendiri. Dia tak syarat kita cuti. Cuti ni hanya sebagai suatu bentuk undang-undang buruh. Undang-undang pekerja untuk memberi hak pekerja rehat. Tapi dalam Islam tak ada istilah cuti. Kita cuti bila kita tak larat, bila kita rasa tak ada muat, cuti lah. Hari apa pun tak kisah. Tapi kalau kita diberi pilihan cuti secara hukum negara, maka sebaiknya hari Jumaat kena memberi ruang persiapan solat Jumaat dengan lebih terbuka. Itu jauh lebih baik supaya tak gopoh-gapah kita solat Jumaat. Tapi kalau negara itu tak ada cuti, maka bagi dia tak ada masalah. Yang penting dibagi ruang untuk kita solat Jumaat.
Kewajiban itu memberi ruang untuk solat Jumaat. Bukan kewajiban memberi cuti hari Jumaat. Itu saya katakan berdasarkan kalau pemerintah dia buat peraturan cuti, maka patut dia utamakan Jumaat. Tapi kalau tak ada peraturan cuti, kita punya kilang, kita punya tempat kerja tak ada peraturan cuti, dia kira cuti tu kira tuan-tuan ambil 40 hari setahun ke, 40 hari apa pun. Maka kita cuma minta hak solat Jumaat. Tak apa, tak cuti pun tak apa. Saya nak solat Jumaat 2 jam. Sejam setengah tengok. Daripada mula azan, tadi itu waktu yang wajibnya, jarak daripada rumah kita ke masjid, daripada tempat kerja kita ke masjid, sehingga kita selesai solat. Maka kita pun boleh bekerja. Tak ada masalah apa-apa. Kemudian kata Allah SWT, selepas menyuruh kita mencari rezeki dengan firman-Nya, wabtagu min fadlillah, carilah kurniaan Allah, wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, semoga dengannya kamu akan berjaya. Baik, dalam ayat ini Allah ajar kita dalam mencari rezeki jangan lupa ingat Allah. Yang saya sebut dalam mukaddimah tadi, para ulama suka kalau sekiranya kalau kita tukang kayu, biar gergaji jadi tasbih. Kalau kita tukang jahit, biar jarum bertasbih. Jarum menjadi biji tasbih kita. Kalau kita tukang masak, biar sendok kita, sodek kita, setiap kali kita kacau itu menjadi zikir kita. Kalau sekiranya kita bekerja dengan apa bentuk pekerjaan, biar setiap langkah, setiap gerakan kita ingat Allah. Ini menjadikan rezeki kita diberkati. Tuan, kalau kita tengok orang yang masak, duk kacau dodo ke, kacau lauk, berkawah dan sebagainya, pada dia kacau, duk senyap macam tu, baik dia zikir. Tak banyak pun tak apalah, zikir. Kalau boleh banyak lagi baik. Sebagaimana kata Allah, wazkurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Sebab kita lihat, pekerjaan yang kita buat tak ganggu pun zikir. Perbuatan kita, pekerjaan kita. Kalau saya katakan tuan-tuan kerja angkat barang, sambil berzikir, apakah dia ganggu? Tak. Dia tak ganggu. Sambil zikir angkat barang. Dalam keadaan kita buat sesuatu, kita berzikir. Ambillah pilih zikir yang mudah. Sebut la ilaha illallah ke, subhanallah ke, alhamdulillah. Zikir banyak, terpulang mana-mana. Allah tak sebut suatu bentuk zikir. Apa saja. Dan kalau sekiranya kita mungkin tak boleh, kita katakan zikir secara konsisten, paling kurang pada mukaddimahnya. Disebut dalam hadis. Nabi SAW menyatakan, man dakhala suqan minal aswaq, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar, bila dia masuk, dia baca doa, dia baca zikir, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah segala kekuasaan dan segala pujian, dan Allah itu berkuasa atas tiap sesuatu melainkan kataballahu lahu alfi hasanah. Allah menulis baginya 1,000,000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'atin, dan memadamkan daripadanya 1,000,000 kejahatan. Dah besar pahala dia. Bila kita masuk pasar. Kita masuk pasar. Wa imma kita masuk sebagai pelanggan. Atau masuk sebagai seorang peniaga. Pasar ni bukan cerita pasar ikan je. Termasuklah pasar raya. Termasuklah kedai-kedai. Termasuk tempat yang mana kita akan bermuamalat. Sebagai pekerja ataupun sebagai pelanggan. Kita masuk mana-mana mall, hypermarket, kedai-kedai runcit. Kita masuk store-store mana pun. Kedai buku ke misalnya. Kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malaikat Allah akan tulis kepada kita 1,000,000 kebaikan. Bayangkan 1,000,000 dapat. Sebut sekali je 1,000,000. Dan dipadamkan daripada kita 1,000,000 kejahatan. Artinya seolah-olah baguslah masuk pasar. Sebab tak masuk pasar tak dapat kelebihan macam ni. Mula cuma kita ditekankan berzikir. Atau kita ni, saya nak start meniaga TikTok. Sekarang orang masuk pasar TikTok. TikTok tu di pasar TikTok. Orang tak masuk pasar yang bersifat nyata ni. Bersifat yang kita sebut hari ni lah. Bersifat bentuk medsos hari ni. Pasar Facebook, pasar TikTok. Okay, nak mulakan nak mulakan meniaga TikTok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni stokin RM4 sekilo. Tuan-tuan. RM4 $2 ke apa benda ke. Artinya
Kita mulakan perniagaan kita dengan zikir. Masuk pasar ni kebiasaan. Orang berniaga kat pasar hari ni saya katakan, bentuk perniagaan mula berubah. Yang ada ialah pasar secara elektronik ni. Pasar TikTok, pasar Facebook, pasar IG. Pasar dia ada bentuk jual beli dia macam kita sebut pasar Shopee, pasar Lazada, pasar tu. Mula nak buka Lazada je, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beli kasut pak pasar. Dapat pahala masuk pasar. Ini pasar. Ramai mana orang sekarang tak pergi dah pasar-pasar biasa ni. Pasar ni lah. Main 11, siap. Dia main angka-angka sama tu, pasar pun buka besar. 11, 2000, apa ni, 23. Nanti 12. Dia bagi 13, 14. Kalau ada bulan 13 lah. Dia buat macam tu, dia pun buka. Ini pasar. Dan kita baca doa ini, zikir, supaya tak lalai. Jangan hari ni orang lalai tengok Shopee. Dulu orang lalai masuk pasar, tengok orang jual obat, sehari semalam. Dulu kita pergi pasar. Ingat masa saya kecil dulu, ayah saya ajak hari Jumaat pergi pasar. Kenapa? Tengok orang jual obat. Orang jual obat tu pandai ceramah. Orang bukan nak beli obat dia, nak dengar dia ceramah. Sedap. Orang jual obat ni. Duduk tengok dia jual obat. Sampai tak sedar habis dia bongkar kedai dia tu. Orang beli. Ataupun orang jenis jual lelong tu. RM40. Kalau RM40 tak nak, rasa mahal lagi. RM30. RM30 mahal lagi. RM20. Suka kita tengok. Bukan nak beli pun suka dengar dia. Pergi pasar. Dulu. Hari ni orang galik tengok Shopee. Sampai tengah malam. Tengah malam ni. Nak tengok padang lampu. Bercahaya sebelah. Bini kita ni. Bercahaya. Ingat ke Nur Iman. No Shopee. No jual beli ni tengok. Dan lagi dia beli beg. Dan lagi dia beli barang solek dia. Kosmetik. Maka berzikir. Tak dilalaikan. Tetap ingat Allah. Sebab biasa. Kalau kita terlibat dengan muamalah, kita akan lalai. Seronok jual beli ni. Seronok. Tak sedar window shopping ke. Apa bentuk shopping, kita lalai. Maka ingat Allah. Arti benda-benda macam ni. Menjadikan kita tetap mendapat pahala. Tak dilalaikan secara kullian. Secara keseluruhan. Maka ini Allah Ta'ala ajar kepada kita. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza ra'au tijaratan. Bila mana kamu melihat perniagaan. Au lahwan atau jual beli. Infaddu ilaiha. Lalu bila mereka melihat jual beli ataupun hiburan, mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad. Dalam keadaan berdiri berkhutbah. Katakan pada mereka. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Daripada hiburan dan daripada perniagaan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Sebab turun ayat ini. Bila Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba datang satu rombongan perdagangan. Oleh kerana ketika itu Madinah dalam keadaan susah. Kemarau dan barang dagangan sedikit. Tiba-tiba datang rombongan perdagangan bawa barang-barang. Mereka berebut nak beli. Ini pembelian panik nak beli. Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah. Mereka dengar unta-unta yang datang bawa barang. Mereka tinggalkan Rasulullah berkhutbah seorang diri. Yang tinggal yang berbaki cuma 12 orang. 12 orang sahabat je tinggal. Yang lain semuanya lari. Kata Nabi SAW, demi diri Muhammad yang berada di tangannya. Kalau kamu yang 12 hari ni, 12 orang ni pun cukup ikut dia orang lari, daripada mendengar aku khutbah, nescaya seluruh lembah Madinah ini akan dibanjiri oleh api. Kalau kamu yang 12 ni cabut sekali. Maknanya kalau semua orang ni, ketika datang rombongan perdagangan, dia terdesak nak barang dagangan, kerana ketika itu Madinah kemarau, kurang bekalan stok makanan. Ketika mana Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba datang rombongan perdagangan ini, mereka pun keluar untuk beli barang dagangan. Kerana keperluan dan terdesak. Disebabkan kurangnya barang dagangan di Madinah ketika itu. Yang tinggal cuma 12 orang sahabat. Kata Nabi SAW, kalau kamu 12 pun ikut sekali, lau tataba'tum hatta la yabqa ahadun minkum lasalabikumul wadi nara. Kalau kamu juga turut keluar untuk bersama-sama mereka, nescaya seluruh lembah Madinah ini akan mengalir seluruh api. Mengalir api neraka. Habis kena bala belaka. Maksudnya, sebagaimana ada orang yang mengingati Allah, selagi itu masih Allah selamatkan tempat itu. Tapi kalau semua orang lalai dan tak ingat Allah, sehingga semua satu kampung tak solat Jumaat, maka tunggulah balanya. Kalau masih ada orang solat,
walaupun ramai yang tak solat, masih diselamatkan kerana keberkatan mereka yang solat. Kerana keberkatan mereka yang ingat Allah. Dan satu riwayat yang lain, ketika mana Rasulullah sedang berkhutbah, maka terdengar bunyi gendang-gendang dan kompang-kompang perkahwinan. Tengah masa itu tengah nak kahwin. Mereka menjadi kebiasaan, dulu tuan-tuan, hiburan dulu tak banyak macam hari ni. Antara hiburan mereka ialah majlis kahwin. Bila mana ada majlis kahwin, dibunyikan kompang-kompang dan tobal ataupun kita sebut gendang-gendang. Lalu para sahabat pun keluar. Keluar nak tengok siapa kahwin. Nak tengok siapa yang buat majlis. Lalu turun ayat ini. Kata ulama, sebab turun ayat ini pada dua-dua keadaan itu. Sebab itu Allah sebut, bila mana mereka melihat perniagaan atau melihat hiburan, lahwan, di manusia ada dua sebab kenapa mereka lalai solat Jumaat. Sama ada kerana mereka berniaga, sibuk muamalah, atau kerana berhibur. Cari hiburan waktu tu. Maka Allah ingatkan kepada orang beriman, khususnya apa yang ada di sisi Allah, pahala yang disediakan bagi orang yang solat Jumaat lebih baik daripada pilihan kamu untuk mencari tambahan rezeki melalui perniagaan atau cuba tenangkan hati melalui hiburan pada waktu itu. Kerana Allah jadikan solat Jumaat ini hikmah dan kebaikannya bukan sekadar keuntungan duniawi dan ukhrawi kamu, bukan ketenangan hati dan jiwa kamu. Tuan-tuan, Zuhir kita ni bila melihat lagu lah tenangkan kita, itu Zuhir. Zuhir tengok drama lah tenang hati kita, itu Zuhir. Sebab nafsu kita sesuai dengan apa yang kita tengok. Buka je tengok drama seronok, tenang hati saya. Buka je lagu-lagu hiburan seronok, itu Zuhir. Realitinya tidak. Kalau tidak, tuan-tuan, masakan penyanyi dan pelakon dia tak bahagia hidup dia. Kalau benar dengan menyanyi, dengan berlakon, dengan hiburan itu membahagiakan, nescaya yang menyanyi tu, yang berlakon tu semuanya hidup bahagia. Tapi yang realitinya berlaku sebaliknya. Akhirnya mereka yang nak dapat kebahagiaan terpaksa tinggalkan bidang lakonan baru rasa bahagia. Mereka yang nak rasa kebahagiaan tinggalkan bidang nyanyian baru rasa bahagia. Tuan-tuan bacalah kisah-kisah penyanyi-penyanyi terkenal. Penyanyi-penyanyi yang terkenal. Bagaimana kesudahan hidup mereka. Bagaimana bentuk kematian mereka. Bagaimana tekanan perasaan mereka. Banyak yang amat terkenal. Akhirnya dia jadi lemah semangat, depression, sampai dah tak semangat nak menyanyi, berhibur. Tuan-tuan baca banyak kisah mereka sebagai satu contoh. Kalau benar, dengan menyanyi, dengan berlakon itu bahagia, niscaya mereka lah paling bahagia dalam dunia. Apakah benar mereka paling bahagia? Sejarah membuktikan tidak. Penyanyi-penyanyi semua ada masalah masing-masing. Pelakon-pelakon semua ada segitu masalah masing-masing. Mereka tak bahagia. Mereka menipu kita dengan watak-watak bahagia. Watak-watak cinta, watak-watak hero, watak-watak macam-macam. Sehingga kita kagumi mereka sebagai orang paling bahagia dalam drama. Orang paling hero dalam aksinya. Realiti mereka tidak begitu. Orang paling kelakar dalam TV, rupanya mereka paling pemarah sekali. Nampak kelakarnya dia, kalau jadi bini dia mesti bahagia. Akhirnya jadi bini tak kelakar pun. Waktu tunjuk korang dia kelakar. Rupanya jiwa mereka dah keras. Kita tengok muka ketak-ketak yang ni rupanya kelakar. Kelakar dia ni nampak ketak muka. Jadi suami kelakar sungguh. Misalnya, ini benda-benda hakikat yang kita baca dan kita lihat. Sebab itu kata Allah, yang ada di sisi Allah yang kamu nak tu, nak apa? Dengan berniaga kamu nak kaya kan? Kamu nak untung kan? Dengan hiburan kamu nak bahagia kan? Kamu nak rasa tenang. Itu kamu nak. Yang ada di sisi Allah lebih baik. Allah yang akan berikan kamu keuntungan dunia dan akhirat. Dan Allah akan memberikan kepada kamu ketenangan sebenar. Wallahu khairul razikin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki yang bersifat manfaat duniawinya, ukhrawinya, dan ketenangan yang kamu cari. Allah lah yang rezekikan ketenangan pada kita. Allah bagi kita rezeki ketenangan, kebahagiaan. Di usia tua-tua kita, di usia sakit kita, di waktu kita susah, Allah bagi kita ketenangan dan kekuatan. Yang tidak mampu dibeli dengan harta benda dan pangkat dan jawatan. Maka inilah kurnia Allah yang besar. Sebab itu tuan-tuan, dalam beribadat pada Allah, istiqamah dalam ibadat pada Allah, kita akan jumpa benda ni. Kebahagiaan. Daripada Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.